Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu, saya bersyukur kepada Tuhan kerana limpah kurnianya kami dapat menyiapkan kerja khusus dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dengan cukup memuaskan. Kami daripada grup keempat dengan tajuk Penemuan Saintifik mengenai bahaya khinzir dari perspektif dan Islam. Kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan. Sebagai ketua, yang pertama sebagai ketua kami ialah Muhammad Ashraf bin Ibrahim dengan nombor pendaftaran 13 DAD 20F1105. Yang kedua iaitu saya Muhammad Syafiq Hakimi bin Razi 13 DAD 20F1077. Ahli yang ketiga Muhammad Faiz Hakimi bin Abdul Manan dengan nombor pendaftaran 13 DAD 20F1049. Ahli yang keempat iaitu Muhammad Haikal Ikhwan bin Naharuddin 13 DAD 20F1024. Dan yang ahli kumpulan yang terakhir Imam Hasan Faqih bin Samsi 13 DAD 20F1081. Nama pensyarah kami iaitu Encik Syarifuddin bin Ahmad. Kami daripada program Kejuruteraan Mekanikal Automotif sesi Disember 2020. Penemuan saintifik bahaya daging khinzir mengikut kacamata Islam. Penemuan saintifik bahaya daging khinzir mengikut kacamata Islam. Sudah lama kita mengetahui bahawa daging babi itu diharamkan dalam agama Islam. Seperti perintah-perintah Allah SWT lainnya, waktu itu mungkin kita hanya tahu bahawa itu salah satu larangan dalam ajaran Islam. Lantas, sebenarnya mengapakah daging babi itu diharamkan sedemikian rupa? Islam telah melarang segala macam darah. Analisis kimia dari darah menunjukkan adanya kandungan yang tinggi dari uric acid, asam urat, suatu senyawa kimia yang bisa berbahaya bagi kesihatan manusia dalam tubuh manusia. Senyawa ini dikeluarkan sebagai kotoran dan dalam kenyataannya 98% dari uric acid dalam tubuh dikeluarkan dari dalam darah oleh ginjal dan dibuang keluar tubuh melalui air seni. Maka dari itu, tidak heran jika Islam sangat menghargai metode prosedur khusus dalam penyembelihan haiwan. Seseorang penyembelih, selagi menyebut nama dari Yang Maha Kuasa, membuat irisan memotong urat nadi leher haiwan, sembari membiarkan urat-urat dan organ-organ lainnya utuh. Hal ini menyebabkan kematian haiwan kerana kehabisan darah dari tubuh, bukannya kerana cedera pada organ vitalnya. Jika organ-organ, misalnya jantung, hati atau otak dirosak, haiwan tersebut dapat meninggal seketika dan darahnya akan menggumpal dan urat-uratnya dan akhirnya mencemari daging. Hal tersebut mengakibatkan daging haiwan akan tercemar oleh uric acid sehingga menjadikannya beracun. Hanya pada masa kinilah para ahli makanan baru menyedari akan hal ini. Dalam hal ini, tidak banyak yang tahu jika babi sebenarnya tidak dapat disembelih leher kerana mereka tidak memiliki leher sesuai dengan anatomi alamiahnya. Muslim beranggapan kalau babi memang harus disembelih dan layak bagi konsumsi manusia. Tentu Allah SWT akan merancang haiwan ini dengan memiliki leher. Namun di luar itu semua orang tentu betul mengenai kesan-kesan berbahaya dari konsumsi babi dalam bentuk apapun, baik itu pun potongan daging babi. Ilmu kedokteran mengetahui bahawa ada risiko besar atas banyak macam penyakit. Babi diketahui sebagai inang dari penyakit macam parasit dan penyakit berbahaya. Sangat penting untuk diperhatikan bahawa sistem biochemistry babi mengeluarkan hanya 2% dari seluruh kandungan uric acidnya, sedangkan 98% sisanya tersimpan dalam tubuhnya. Jika tidak heran jika daging babi itu berbahaya untuk konsumsi. Islam mengharamkan umatnya memakan dan memegang babi, tapi umat Islam dilarang menganiaya babi.
Seorang saintis wanita kafir membuat kajian tentang sejenis kuman yang terdapat pada badan babi. Beliau mencari formula terbaik untuk membunuh kuman tersebut. Pelbagai kaedah dan bahan yang telah digunakan, namun tidak juga berjaya. Dengan izin Allah, bekas yang mengandungi kuman tersebut terjatuh ke dalam tanah. Beliau terus memeriksa kuman tersebut agar masih dalam keadaan seperti asal. Beliau terkejut kerana kuman tersebut telah pun mati. Beliau pun mengkaji bagaimana dan apakah yang menyebabkan kuman tersebut mati. Akhirnya, ternyatalah bahawa debu-debu tanah yang mengenai kuman tersebut adalah puncanya. Sangat bersyukurlah beliau kerana berjaya menemui kaedah membunuh kuman tersebut, kerana ia telah menyebabkan pelbagai penyakit berbahaya dan telah menyebabkan berada pada tahap yang membimbangkan pada ketika itu. Rentetan peristiwa itu, beliau mengkaji sendiri dari pelbagai sumber, mencari agama yang mana ada menyentuh tentang najis babi ini. Akhirnya beliau memeluk Islam kerana hanya dalam agama Islam ada yang menyatakan kedudukan babi serta cara mensucikan diri daripadanya, bertepatan dengan penemuan beliau tadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu makan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurah, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Hassan Fakir bin Samsi dari kelas DAD 2S4 bernombor pendaftaran 13 DAD 20F1081. Saya akan membentangkan tajuk penemuan saintifik bahaya daging khinzir mengikut perspektif sains dan juga virus-virus baru keluaran babi ataupun khinzir. Baiklah, penemuan saintifik bahaya daging khinzir mengikut perspektif Islam. Babi dan pandangan tokoh-tokoh perubatan Cina. Orang-orang Cina banyak membuat pengamatan dan kajian tentang babi dan sesetengah pandangan mereka dibukukan untuk pengetahuan umum. Sebagai contoh, dalam sebuah jurnal kesihatan Cina yang amat terkenal suatu ketika dahulu iaitu Yan Shoutan disebut, di saat kematian perasaan takut akan memasuki hati babi dan nafasnya yang terakhir memasuki hempa dunia. Semua daging adalah berkhasiat melainkan daging babi. Jangan makan daging babinya. Di zaman dinasti Tang, terdapat sebuah tabib yang amat terkenal bernama Sun Simao. Beliau hidup sampai ke umur 100 tahun dan mengarang sebuah buku yang bertajuk Syekh Shen Lu, catatan-catatan kesihatan. Di antara isi-isinya ialah daging babi merangsang penyakit-penyakit lama, menyebabkan kemandulan, penyakit sakit tulang dan asma. Di zaman dinasti Ming pula, terdapat seorang tabib yang bernama Li Shiqian. Beliau amat dihormati dan mengarang 50 jilid buku-buku perubatan atau materia medika dan berhubung daging babi. Beliau berkata, ia boleh mendatangkan kesan berbahaya. Secara umumnya,
tokoh-tokoh Cina zaman dahulu melarang seseorang memakan daging babi disebabkan pelbagai kemudaratan yang boleh menempa ke atas manusia yang memakannya. Virus-virus baharu keluaran babi ataupun khinzir. Jangkitan kuman virus influenza pada tahun 1918 telah membunuh lebih kurang 20 juta manusia di seluruh dunia. Ada yang menganggarkan mangsa-mangsa yang sebenarnya berjumlah 40 juta orang. Mengikut beberapa kajian, kuman virus yang menyebabkan epidemik ini datang dari babi-babi di Amerika. Ia menjangkiti tentera-tentera Amerika pada Perang Dunia I dan tentera-tentera ini kemudiannya membawa dan menyebabkan jangkitan di negara-negara lain. Kajian ke atas spesimen-spesimen mangsa menunjukkan punca-punca wabak ini adalah daripada kuman virus yang datangnya daripada babi. Animal Testing, Human Health and Environment Policy merangkap pengarah Medical Research Modernization Commit mengesahkan kuman-kuman virus dari babi mampu berubah dan menjadi lebih berbahaya dari masa ke semasa. Pada bulan Mac 1997, ahli-ahli sains Britain melaporkan penemuan kuman berbahaya Red Rotavirus PRRS dari babi. Virus ini membiak di dalam tabung uji yang mempunyai sel-sel buah pinggang manusia dan ia merebak melalui cecair yang ada pada tubuh manusia. Dan ini menyebabkan ia mudah menjangkiti orang lain. Pada bulan November 1997, Dr. Robin Weiss dari Chester Beatty Laboratory, London mengesahkan kewujudan virus PRRS di dalam babi. Penemuan ini menyebabkan kerajaan British mengharamkan kesemuan aktiviti pemindahan alat organ dari babi kepada manusia. Pada bulan Ogos 1997, pakar-pakar sains dari Australia menemui satu lagi virus baru yang menjangkiti babi sebelum menyerang manusia. Ia amat berbahaya kepada manusia dan belum pernah ditemui sebelum ini dan dikenali sebagai virus manager dari kumpulan Paramyxovirus. Secara umumnya, sejak tahun 1997, ahli-ahli sains menemui beberapa kuman virus keluaran babi yang boleh menjangkiti manusia. Kuman-kuman ini belum pernah ditemui sebelum ini. Antaranya ialah PRRS, Person Reproductive and Respiratory Syndrome Virus, HTN2, Swine Flu Virus. Dalam Journal of Virology 1997, dilaporkan kajian yang dilakukan oleh 12 orang pakar-pakar sains yang dipimpin oleh Dr. Yoshihiro Kawaoka dari University Wisconsin. Penemuan mereka jelas menunjukkan pada kerongkong babi terdapat sel-sel tertentu yang mampu mengubah pelbagai kuman virus kepada bentuk yang berbahaya. Pakar-pakar sains menganggap babi sebagai mixing vessel atau tempat pelbagai kuman bertakung sebelum diubah ke bentuk yang berbahaya. Mengikut kajian itu juga, virus binatang yang biasanya tidak dijangkiti manusia akan bertukar menjadi kuman yang berbahaya yang boleh menjangkiti dan membunuh manusia selepas melalui perubahan di dalam babi. Penemuan ini mampu memberi jawapan kepada punca 4 wabak penyakit demam sesama flu yang menyerang dan membunuh jutaan manusia pada abad ini. Ia bermula dengan serangan Spanish flu pada tahun 1918, diikuti dengan Asian flu pada tahun 1957, Hong Kong flu 1968 dan Rusia flu pada tahun 1977. Kajian-kajian oleh ahli-ahli sains menunjukkan kuman-kuman pembunuh ini dikeluarkan oleh babi sebelum menjangkiti manusia sejagat, terutamanya wabak pada tahun 1918.
Tambahan dari itu, BBC News Online bertarikh 29 Oktober 1999 melaporkan virus babi menjadi punca berlakunya wabak yang paling teruk dalam sejarah dunia moden pada tahun 1918. Ahli-ahli sains juga mendapati wabak yang menyerang Hong Kong baru-baru ini juga berkemungkinan besar berpunca dari virus babi. Mengikut Dr. Virginia Hinshaw, dekan di Graduate School University Wisconsin Madison, virus sentiasa berubah kepada bentuk yang lain dan babi merupakan satu takungan yang mampu mengubah virus flu kepada bentuk yang lain itu. Yang membimbangkan ialah sistem pertahanan manusia tidak mampu menangkis serangan dari virus-virus ini. Sebagai penutup, Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur terhadap ilahi, akhirnya tugasan kami telah berada di penghujung. Setelah beberapa hari kami bertungkus lumus menyiapkan tugasan ini dengan amat baik dan ahli kumpulan kami memberi kerjasama yang sewajarnya. Kesimpulannya juga dapat disimpulkan tentang kepentingan agama dan pengetahuan tentang bahayanya daging khinzir mengikut kacamata Islam dan mengikut perspektif sains. Pelbagai masalah serta jalan penyelesaiannya dapat dirujuk dalam Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.